Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin menyempurnakan tugasan bagi mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban MPUTP 1072, di mana pensyarah kami merupakan Profesor Dr. Muhammad Ridwanti bin Abdullah. Berkaitan dengan pemilihan tajuk, kami memilih tajuk isu sosial dalam pembangunan negara, di mana kami akan mengupaskan tentang gejala rasuah yang menjejaskan pembangunan negara. Thought I saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on. Rasuah merupakan sesuatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Gejala rasuah ini sudah menjadi satu budaya di dalam negara kita untuk mencapai sesuatu matlamat, baik pun daripada seorang penjaga kebun hingga ke penjawat tinggi. Rasuah amat sukar untuk dihapuskan. Baru-baru ini di dalam media masa di negara kita terdapat isu 3 pembantu kesihatan dipenjara sehari kerana terima rasuah untuk menguruskan jenazah. Negara kita tidak lari daripada rasuah. Hal ini memberikan kesan negatif kepada negara. Algoritma, objektif dan metodologi. Yang pertama, mengenal pasti adakah rasuah mempengaruhi pembangunan negara Malaysia. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah di negara Malaysia. Yang ketiga, memberikan langkah-langkah mengatasi rasuah dalam meningkatkan pembangunan negara. Kajian menggunakan kaedah temu bual dalam talian dan juga soal sidik melalui Google Form. Temu bual dalam talian dengan 3 orang pekerja kerajaan dan 2 orang pekerja swasta. Komuniti yang bekerja kerajaan dan pekerja swasta dipilih sebagai komuniti untuk kajian ini adalah kerana isu rasuah selalunya melibatkan pekerja kerajaan dan pekerja swasta. Borang soal sidik, terdapat 40 orang responden. Seterusnya ialah perbincangan isu patriotism. Tanpa rasuah, negara akan aman. Rasuah merupakan antara permulaan kepada jenayah yang lain berlaku. Rasuah juga mewujudkan ketidakadilan pada sesuatu keadaan yang melibatkan beberapa pihak, terutama sekali pihak atasan. Perpecah belahan antara masyarakat berlaku apabila gejala rasuah ini berterusan. Oleh itu, semua pihak harus bersatu hati memerangi rasuah bersama melalui pelbagai cara demi menjaga keamanan negara yang tercipta. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Seramai 40 orang responden telah memberi maklum balas terhadap soal sidik yang dijalankan. Pemilihan responden ini menepati sasaran kajian. Bahagian ini telah dibahagi mengikut maklumat seperti jantina, umur, agama dan pekerjaan. Oleh hal yang demikian, kajian ini dapat menunjukkan maklum balas daripada demografi yang berbeza. Jadi kita pergi kepada rajah 1.1. Rajah ini menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina yang terdiri daripada 40 orang penduduk tempatan yang telah mengisi borang soal sidik ini. Sebanyak 27% iaitu bersamaan 11 orang responden merupakan golongan lelaki, manakala majoriti sebanyak 73% iaitu bersamaan 29 orang responden merupakan golongan perempuan. Seterusnya kita pergi kepada rajah 1.2. Rajah ini menunjukkan demografi responden berdasarkan umur. Jadi sebanyak 70% iaitu bersamaan 28 orang responden ialah golongan berumur 18 hingga 25 tahun, manakala golongan berumur 31 hingga 40 dan golongan berumur 41 hingga 50 mempunyai bilangan responden yang sama iaitu 13% bersamaan 5 orang. Dan akhirnya golongan berumur 26 hingga 30 tahun dan golongan berumur 51 hingga 60 tahun juga mempunyai bilangan yang sama iaitu masing-masing mempunyai seorang bersamaan 2%. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Di dalam slide ini terdapat 2 demografi responden iaitu demografi responden agama dan juga pekerjaan. Berdasarkan rajah 1.3, demografi responden agama penduduk tempatan yang mengisi borang soal sidik ini. Hanya 2 agama sahaja yang telah direkodkan iaitu sebanyak 98% bersamaan 39 orang merupakan majoritinya beragama Islam dan akhirnya agama Buddha merekodkan sebanyak 2% bersamaan dengan seorang sahaja responden. Akhir sekali kita pergi kepada demografi responden bagi pekerjaan. Jadi berdasarkan rajah tersebut, sebanyak 65% iaitu bersamaan 26 orang responden ialah seorang pelajar. Seterusnya diikuti dengan pekerjaan guru ataupun pensyarah iaitu 15% bersamaan 6 orang. Pekerjaan lain-lain seperti suri rumah mencatatkan sebanyak 10% bersamaan 4 orang. Dan akhir sekali, pekerjaan sektor swasta dan bekerja sendiri berkongsi peratus yang sama iaitu 5% bersamaan 2 orang sahaja. Bagi dapatan kajian yang berikutnya, saya akan menerangkan mengenai objektif pertama kami iaitu faktor-faktor yang menyebabkan rasuah berlaku di Malaysia. Berdasarkan jadual yang anda dapat lihat, seramai 37 orang responden iaitu bersamaan 92.5% telah memilih kekurangan ilmu agama menjadi seseorang itu mudah terjebak dengan rasuah. Menurut sumber temu bual daripada Astro Awani bersama pengerusi kumpulan Karangraf, Datuk Husamuddin Yaakob,
Beliau berpandangan umat Islam perlu memahami kandungan Al-Quran bagi mengetahui kemurkaan Allah mengenai amalan memberi dan menerima rasuah ini. Cara terbaik untuk membateras rasuah adalah dengan memahami konsep Islam itu sendiri. Contohnya, membaca dan memahami panduan yang telah diberikan dan terkandung di dalam Al-Quran. Seterusnya, seramai 35 orang responden bersamaan 87.5% telah memilih peningkatan kos sara hidup menyebabkan gejala rasuah semakin meningkat. Menurut portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs, IDEAS, telah menerbitkan kertas kerja dasar bersama Coalition for Business Integrity, CBI, yang bertajuk Rasuah dalam Rantaian Pembekalan, Bentuk dan Kesannya terhadap Pengguna. Dianggarkan secara purata 14.8% nilai rasuah daripada jumlah penggunaan kasar berlaku bagi setiap projek yang berpunca daripada lapisan rasuah dalam rantaian pembekalan bahan. Bagi pengguna biasa, perkara ini mungkin tidak penting. Namun, realitinya, rasuah telah menimbulkan masalah dalam ekonomi. Kos amalan rasuah ini dialihkan pada setiap rantaian bekalan kepada pengguna dan secara langsung meningkatkan harga barang serta perkhidmatan di pasaran melalui pelbagai ketirisan transaksi. Oleh itu, ini menyebabkan kos sara hidup di Malaysia meningkat. Selain itu, undang-undang yang tidak ketat menjadi faktor ketiga tertinggi yang mempunyai bilangan responden sebanyak 33 orang bersamaan 82.5%. Ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa perlu tegas lagi dalam melaksanakan undang-undang berkaitan masalah rasuah ini supaya negara kita dapat membanteras rasuah daripada terus berleluasa. Akhirnya, para responden kurang bersetuju dengan pernyataan bahawa masyarakat kini peka dan prihatin dengan gejala rasuah yang semakin berleluasa, iaitu sebanyak 22 orang bersamaan 55%. Ini menunjukkan bahawa faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah di negara kita juga adalah disebabkan terdapat masyarakat yang mengambil mudah akan masalah rasuah ini. Contohnya, mereka hanya menutup mata walaupun mengetahui terdapatnya amalan rasuah yang berlaku di sekeliling mereka. Berdasarkan Raja 3.0, didapati bahawa kajian tentang langkah-langkah mengatasi rasuah dalam meningkatkan pembangunan negara secara keseluruhan telah mendapat hasil yang positif daripada responden. Majoriti responden bersetuju dengan 6 langkah mengatasi rasuah dalam meningkatkan pembangunan negara yang dinyatakan dalam soalan selidik tersebut. Majoriti responden yang menjawab moral soalan selidik ini memilih pendidikan agama yang mencukupi daripada ibu bapa sebagai langkah utama bagi memberikan impak positif di dalam pembangunan negara, iaitu seramai 38 orang responden bersamaan dengan 95%. Menurut responden kami, iaitu Cik Balnis binti Muhammad Amin, berpendapat bahawa agenda membasmi rasuah ini sebenarnya perlu bermula dengan pembentukan minda dan emosi membenci rasuah itu sendiri. Pendidikan sejak awal usia dan berterusan boleh membentuk minda dan emosi setiap individu dengan begitu berkesan dan membekas terhadap sesuatu amalan tidak bermoral dan beretika seperti rasuah. Oleh itu, ibu bapa perlu memberi pendidikan agama yang mencukupi kepada anak-anak supaya gejala rasuah ini dapat dibanteras. Seterusnya, diikuti dengan langkah kedua tertinggi, iaitu hukuman yang berat perlu dijatuhkan kepada kesalahan rasuah agar mereka serik untuk melakukan gejala rasuah di kemudian hari, iaitu seramai 37 orang bersamaan dengan 92.5%. Menurut responden kedua kami, iaitu Encik Mir Yassin bin Hasan berkata, Badan Kehakiman Negara perlu memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan pantas dan adil supaya pelaku rasuah tidak bebas untuk mengutamakan kenyataan dan mengubah salah laku mereka. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescaya ramai yang akan menjauhi amalan buruk ini. Akhir sekali, langkah ketiga tertinggi yang dipilih oleh responden ialah media massa perlu membantu dalam menyebarkan info mengenai implikasi mengambil rasuah supaya masyarakat mendapat pengetahuan awal tentang bahayanya gejala rasuah, iaitu sebanyak 36 orang bersamaan dengan 90%. Menurut Akhbar Harian Metro secara dalam harian pada 23 Februari 2021, Ketua Pensuruh Jari SPRM iaitu Datuk Seri Azam Baki berkata pihaknya berterima kasih kepada media arus perdana, khususnya media cetak atas liputan, laporan dan artikel berkaitan SPRM yang meluas diadakan selama ini. Oleh itu, beliau yakin usaha dilaksanakan pihak media ini merupakan satu usaha untuk bersama-sama memerangi rasuah di negara ini. Seterusnya ialah nilai dan sikap. Di dalam kajian ini, kami dapat mengesan beberapa jenis nilai dan sikap yang perlu diterapkan dalam diri setiap masyarakat, antaranya prihatin. Individu yang memegang amanah haruslah bersikap prihatin kepada orang yang ditimpa kesusahan akibat daripada rasuah. Tindakan saksama yang dikenakan terhadap pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Seterusnya, bersikap rasional. Individu yang berfikiran rasional dapat mengelakkan diri dari rasuah kerana mengetahui kesan buruk yang bakal dihadapi jika mengambil rasuah. Hal ini bagi memastikan pengamal rasuah akan berfikir dua kali sebelum melakukan rasuah. Dan yang terakhir sekali, penyayang. Sikap ini perlu diwujudkan dan didedahkan seterusnya disemai ke dalam jiwa setiap masyarakat agar dapat mempercepatkan proses integrasi nasional, iaitu sebuah negara di mana rakyat Malaysia perlu bersatu padu. Jika setiap individu memainkan peranan dengan mengelakkan diri daripada mengambil rasuah, pastilah masalah ini dapat ditangani. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
Usaha membantras masalah rasuah di negara kita boleh diambil dengan mengambil langkah-langkah menyeluruh yang merangkumi semua sudut. Antara langkah yang perlu diambil ialah dengan menerapkan pendedahan awal kesalahan dan kesan negatif rasuah dalam kalangan pelajar. Generasi muda yang dididik membenci gejala rasuah ini akan lebih tulus, jujur dan amanah ketika menjalankan tugas apabila dewasa kelak. Selain daripada aspek tersebut, sikap membenci rasuah dan menolak segala jenis rasuah atau salah guna kuasa perlu disematkan dalam diri setiap pelajar. Dengan ini, apabila kita memasuki pasaran kerja dan berhadapan dengan masyarakat di dunia nyata, kita mampu menjadi ahli masyarakat yang mempunyai nilai integriti yang terpuji. Dalam pada itu, jangan sesekali takut atau gentar untuk melaporkan rasuah dan sebarang perbuatan kurang integriti yang berlaku di sekeliling kita. Percayalah, sikap kita yang tidak mahu ambil peduli dan takut dilanda masalah menyebabkan pelaku rasuah bertindak lebih berani dan mula berleluasa. Sebagai rumusan dan kesimpulan daripada kajian kami ini, gejala rasuah perlulah dibendung secara berkesan dalam kalangan masyarakat Malaysia agar tidak menjadi budaya baik pemimpin, pekerja maupun masyarakat awam. Akan tetapi, kaedah pencegahan bukannya satu kaedah yang sangat mudah untuk dilakukannya. Namun, terdapat juga dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran yang disebabkan oleh gaji yang terlalu rendah, tekanan kewangan serta dasar negara yang kurang efektif. Maka, jelaslah bahawa rasuah akan memberi pengaruh yang buruk kepada negara maupun akan dipandang buruk daripada negara luar. Thank you.